untuk chapter baru ni, sebelum ni kita dah selesai lah untuk sehingga kepada untuk dapatkan apa probability apa untuk dapatkan nilai mean, median mode, standard deviation dan variance. Okey, cuma kali ni kita sambung untuk chapter baru berkaitan tentang statistical probability. Okey, kalau ikut daripada DCI ataupun apa yang kita pernah pelajari tentang statistical probability ni selalunya ada berkaitan dengan Venn diagram ataupun kalau pernah tak sesiapa yang pernah belajar tentang permutation, okay, permutation ataupun combination. Okay, tapi untuk permutation and combination tu sepatutnya memang kena ada dalam syllabus. Tapi sekarang ni memandangkan kita pun dah selesai untuk midterm dan quiz yang kita dah buat. Okay, jadi saya nak fokuskan kepada syllabus yang berkaitan untuk final exam sahaja. Maknanya yang lain tu kalau nak belajar tu boleh lah. Tapi untuk kali ni saya lebih bagi tumpuan berkaitan dengan final lah. Sebab kalau ikutkan final mungkin bulan 2 kan? Ke bila? Saya rasa bulan 2, awal bulan 2. Okay, jadi kita ada tempoh masa pun agak terhad dengan kekangan-kekangan lain lah. Jadi kita pun nak bagi fokus untuk ni. Okey, jadi untuk probability kali ni kita lebih kepada untuk belajar cara untuk faham dulu tentang statistical probability. Lepas tu understand normal distribution problem yang hanya melibatkan untuk Z test sahaja, Z score. Okey, kalau ikutkan kita ada dua iaitu T test dan juga Z score. Tapi untuk dalam silibus ni kita hanya fokuskan untuk Z score sahaja. Okay, jadi maknanya bila dia ada formula sendirilah untuk bahagian Z-score. Kalau comparing the Z-score ni melibatkan dua populasi. Kalau satu score, satu populasi, kita menggunakan formula ni lah. Okay, dua-dua formula ni sama, cuma perbezaan dari segi bagaimana kita nak extract maklumat daripada dua populasi. Okay, sebenarnya formula bagi satu populasi dan dua populasi ni sebenarnya sama. Okay, jadi untuk yang seterusnya, okay, jadi untuk statistika chapter ni saya cuba untuk gabungkanlah dengan satu chapter lain iaitu hypothesis testing. Okay, dia ada sepatutnya dalam ikut daripada silibus asal sepatutnya dipisahkanlah untuk chapter probability dengan hypothesis testing. Tapi kali ni saya cuba untuk gabungkan sebab sebab daripada apa yang saya lihat sebenarnya hypothesis testing ni dia tak jauh beza pun sebenarnya dalam probability ni dia sebenarnya saling melengkapi. Jadi kalau kita pisahkan saya risau nanti takut benda ni jadi keliru lah. Sebab kalau kita fokus untuk hypothesis testing saja tapi untuk bahagian calculation untuk chapter lain saya risau takut ada berlaku kekeliruan. Okay, tapi sebenarnya dia dalam sepatutnya dia disekalikan lah. Dia memanglah luas untuk satu topik ni tapi bila melibatkan final exam ni bila kita nak gabung ni selalunya akan jadi complicated. Okay, sebab kalau student bila dia belajar tentang probability dia fokus dia ingat pasal soalan tentang calculation sahaja. Tapi untuk hypothesis testing ni dia bukan kepada hypothesis test, dia bukan kepada calculation tapi lebih kepada dari segi prosedur. Jadi maksudnya bila hypothesis testing itu melibatkan prosedur dan probability ini mengenai tentang calculation, bila digabungkan takut nanti mulalah confuse yang sepatutnya tahu pasal calculation jadi hilang. Jadi hilang sebabnya terikat dengan hypothesis testing. Okay, jadi yang ni tapi kita akan cuba masuk jugalah untuk hypothesis testing kemudian. Tapi yang ni saya nak bagi yang dalam bentuk overall. Okay, general dulu. Okay, untuk hypothesis testing ni, okay, hypothesis testing. Okay, hypothesis testing. Okay, hypothesis testing ni seperti yang saya bagi tahu tadi dia lebih kepada dari segi prosedur dalam reporting. Okay, prosedur dalam reporting dia tak ada calculation. Dia cuma kita bila melibatkan dalam statistik ni hypothesis testing ni adalah paling penting, paling crucial lah dalam statistik ni sebab dia melibatkan dari segi pelaporan. Maknanya kita sebagai researcher ni memang tak boleh lari. Bila kita buat analisis, kita kena ada step untuk kita buat reporting. Okay, kita ada step. Okay, kalau kita salah dari segi step, maksudnya dari segi finding yang kita dapat tu mungkin boleh jadi salah lah. Walaupun calculation kita ni betul, tapi decision making kita tu berasaskan daripada hypothesis testing. Kalau kita salah di peringkat hypothesis testing,
Walaupun calculation betul, jadi finding yang kita nak propose kepada decision maker nanti tu boleh jadi salah. Okey, jadi untuk hypothesis testing ni sebenarnya ada dua jenis, iaitu satu dia panggil null hypothesis. Okay, null hypothesis. Okay, null hypothesis. Satu lagi dia panggil alternative hypothesis. Okay, alternative hypothesis. Jadi untuk hypothesis testing ni dia ada simbol. Kalau untuk null hypothesis simbol dia null, hash null. Hash null ni simbol ni. Nampak dekat gambar ni, okay, yang dekat table ni hash null. Ni adalah null hypothesis. Kalau yang untuk alternative hypothesis, dia adalah simbol hash 1. Okay, hash 1. Yang ni, yang simbol ni. Ni kita panggil alternative hypothesis. Okay, jadi hypothesis testing ni ada dua jenis sahaja, iaitu null hypothesis dan alternative hypothesis. Dan ini adalah simbol bagi setiap hypothesis. Okay, jadi apa yang dimaksudkan dengan null hypothesis ni? Null hypothesis ni sebenarnya adalah satu statement yang salah, false statement. Okay, false statement ni maksud statement yang kita belum yakin pasti, belum ada penemuan, belum ada bukti yang menyokong kenyataan kita, pernyataan kita. Kalau alternative statement, alternative hypothesis melibatkan tentang true statement. Maknanya kita dapati evidence mengatakan bahawa ada berdasarkan daripada literature review, daripada sumber yang boleh dipercayai, reliable. Okay, jadi mana-mana hypothesis ni untuk alternatif ni berdasarkan daripada sumber yang boleh dipercayai. Kalau untuk null hypothesis ni melibatkan sumbernya belum ada sah lagi, belum ada pengesahan, belum dipercayai. Okey, jadi contohnya bila buat testing ni, hypothesis testing ni, katakanlah kita sebagai pengkaji nak buat research tentang kepuasan pelajar terhadap servis kualiti yang disediakan oleh pihak library UNIZA. Okay, sama dengan contoh yang saya pernah berikan lah waktu chapter 1 dahulu, Introduction to Statistics. Okay, jadi untuk ni, katakanlah kita pengkaji nak tahu kepuasan pelajar, student satisfaction. Okay, kita dapati masalah di pelajar ni semakin kurang datang ke library. Jadi apa yang menyebabkan mereka semakin kurang? Mungkin disebabkan dari segi kepuasan pelajar. Jadi faktor yang sesuai untuk mengukur apakah menjadi punca kepada penentu. Faktor penentu apakah menyebabkan student tidak berpuas hati dengan servis yang disediakan oleh pihak library. Mungkin boleh disebabkan oleh servis kualiti. Ataupun disebabkan tentang environment, facility, staff attitude ke. Okey, apa lagi? Berdasarkan daripada pengalaman awak semualah. Okey, tapi bila kita nak link ada hubungan tak service quality terhadap student satisfaction ni, mestilah berdasarkan daripada literature review ataupun daripada mana-mana sumber yang kita boleh percayai. Jadi untuk statistik ni sebenarnya untuk mengesahkan, untuk confirm berdasarkan teori yang kita dapat. Okay, kalau ikut dalam bidang di ITR kan, ada bidang di ITR tak? Kalau di ITR ni dia ada teori dia kan. Dia ada teori, dia ada falsafah dia, filosofi. Jadi bila dari segi teori tu mesti awak tahu tentang ada teori apa, theory of acceptance model ke, customer satisfaction theory, loyalty theory. Okay, pernah belajar kan yang tu tak? Yang teori-teori Saya rasa mungkin ada kot dalam bidang fundamental ataupun international business nanti. Sebab kalau bidang yang silibus tu dia berkaitan tentang teori. Jadi sekarang ni kita sebagai untuk statistik ni dia sebenarnya nak mengesahkan teori yang awak belajar tu. Okay, kita cuba apply dalam bidang dalam realiti. Okay, sebelum ni awak cuma belajar dari segi teori, kena faham dari segi falsafah, dan kena faham dari segi konsep. Tapi bila untuk statistik ni kita nak terjemahkan, kita nak applykan daripada teori yang awak pernah pelajari tu dalam bidang statistik. Okay, ni contoh katakanlah teori daripada di ITR. Okey, ada hubungan servis kualiti terhadap student satisfaction berdasarkan konsep berdasarkan kalau ikutkan target population kita adalah dalam kalangan pelajar. Okay, pelajar di UNIZA. Okey, kita pun nak sahkan betul ke servis kualiti ni sebenarnya boleh memberi kesan kepada student satisfaction. Jadi bila berdasarkan teori yang dah ada, itu menunjukkan alternative hypothesis. Maksudnya ini sekarang ni kita nak testing untuk H1. Okay, sekarang ni kita untuk testing untuk H1, service quality terhadap student satisfaction. Okey, jadi maknanya
kita nak tahu adakah service quality ni boleh tak memberi kesan kepada student satisfaction. Itu dari segi apa yang dimaksudkan untuk hypothesis testing lah. Okey, jadi kalau katakanlah dari segi penulisan, okey, sekejap okey, dari segi penulisan saya nak ni dulu. Oh, okey, di-sekat dulu, okey. Okey, kalau dalam hypothesis testing, macam saya bagi tahu tadi lah, dia melibatkan prosedur. Jadi mula-mula sekali kena tulis test test hypothesis. Okay, test hypothesis. Step yang pertama. Dia untuk hypothesis testing ni dia ada 5 step. Ada 5 step. Okay, step yang satu ni, step pertama ni, first step ni tentang test hypothesis. Jadi penulisannya ialah okay, null hypothesis. Lepas tu ada alternative hypothesis. Okay, alternative hypothesis. Okay, kalau contoh yang saya bagi tadi, service quality has effect. Okay, has effect on student satisfaction. Has effect on student satisfaction. Okey, jadi dari segi daripada teori yang sebelum ni mengatakan service quality ada impact terhadap student satisfaction. Okey, berdasarkan daripada teori yang sebelum ni. Jadi yang berlawanan dengan alternative hypothesis ni ialah service quality do not. Okey, dia do not has effect on SS. Okay, dia mesti berlawanan against with alternative hypothesis. Kalau service quality ni ada efek terhadap SS, student satisfaction, maksudnya kalau untuk fourth statement ni, service quality do not has significant effect on student satisfaction. Okay, kalau katakanlah kita nak tahu berdasarkan final, dia ada bagi tahu test hypothesis yang satu lagi. Okay, berat Ali. Okay, sekarang ni kita nak ukur. Okay, null H1. Okey, ada katakanlah ada final mengatakan soalan. Okey, adakah benar berat Ali lebih daripada 50 kilogram? Okey, jadi kita boleh letak Ali, okey, kalau adalah Ali greater than 15 kilogram. Okey, maksud bila sini lebih daripada 50 kilogram bagi H1, jadi null dia ialah Ali less than and equal 50 kilogram. Okay, dia maksudnya kena berlawanan. Okay, jadi contoh example yang ni, dia sama dengan ni. Okay, kalau has increased, kalau ada ayat statement keyword yang katakanlah dalam file ni ada sebut perkataan has increased, maksudnya simbolnya adalah greater than. Jadi sesuai untuk H1. Okay, jadi kalau against dia, null hypothesis dia ialah ni. Less than. Okay, jadi untuk H null. Okay, kalau boleh ingatlah. Tapi sebenarnya tak perlu ingat pun tak apa. Kalau saya tak perlu ingat pun tak apa. Kalau macam null hypothesis ni, dia selalunya ada simbol equal. Ni. Greater than equal ataupun less than equal untuk yang ni. Okey, yang ni kena adalah. Okey, katakanlah untuk yang ni. Untuk null hypothesis. Katakanlah kita nak buat kajian mengatakan. Okey. Okey, null hypothesis dengan alternative hypothesis. Kita nak tahu adakah persepsi antara lelaki dan perempuan ni sama ataupun tak sama. Okay, sama atau tak sama. Dari segi teori, dari segi realitinya mestilah persepsi lelaki, boy mestilah tak sama dengan girl. Takkan boleh jadi sama. Takkanlah dua-dua minat makeup tak. Mestilah boy minat bola sepak, girl mungkin minat cari apa, pakai gecu lah, yang benda-benda gitulah, Mary Kay lah. Jadi boy ni mestilah berbeza dengan girl. Jadi bila sini berbeza, maksudnya null hypothesis dia boy equal with girl. Maksudnya sama. Lelaki ni sama dengan perempuan. Ada ke sama? Takkan lelaki boleh sama dengan perempuan? Lain-lain tak? Tu dari segi contoh lah. Maksudnya macam ni. Kalau equal ni, selalunya untuk null hypothesis. Okay, kalau different, maksudnya H1. Okay, kalau is that different, maksudnya H1. Simbol not equal. Okay, kalau ikut dari segi logik pun kita tahulah sebenarnya. Jadi mana-mana pertanyaan dekat final exam nanti dekat question tu,
Dia dah bagi statement untuk H1 selalunya. Jadi kita cuma kena kenal pastilah. Kalau dia guna perkataan larger, okey, maksudnya H1. Smaller pun boleh jadi H1. Okey, boleh jadi H1. Kalau null hypothesis ni dia ada simbol yang equal ni. Okey, null yang simbol equal ni. Okey, yang ada simbol equal semua sekali null. Okey, ni pun equal, yang ni ada equal dekat bawah ni, equal. Kalau yang equal ni selalunya null hypothesis. Okay, selain daripada simbol equal tu maksudnya H1 lah. H1. Okay, alternative hypothesis. Okay, sekarang ni baru kita selesai untuk first step. Okay, second step yang ni awak akan belajar untuk estimation nanti. Okay, kita akan guna alpha 0.05. Okay, alpha 0.05. Okay, sebenarnya dalam statistik ni ada 3 approach iaitu okay, nanti saya lukis. Okay, ni alpha. Ni ada confident interval. Confident interval. Okay, confident interval. Okay. Kalau alpha 0.05 menunjukkan bersamaan. Bersamaan equal confident interval 95%. Okey, kalau alpha 0.01 bersamaan confident interval ialah 99%. Kalau 0.10 untuk alpha bersamaan dengan 90% of confident interval. Okay, dia ada 3 approach ni sahaja. Tapi kalau dalam bidang social science, dia ada untuk alpha 0.05 lah yang sangat recommended. Kalau yang 0.01 ni selalunya bidang medical. Okay, sebab selalunya bidang medical ni melibatkan nyawa. Dan selalunya sampelnya melibatkan subjeknya adalah human. Jadi risiko penyelidikan tu lebih tinggi. Jadi bila lebih tinggi, dia mahukan confident interval yang lebih tinggilah 99%. Kalau kita bidang sosial ni 95%. Kalau bidang bahasa, art and humanities ni 90% pun dah cukup lah. Okey, tapi yang paling dikenali 0.05 lah sebab dia di antara nilai yang paling tinggi dengan nilai yang paling rendah. Okey, di antara 0.05. Ada setengah soalan dia hanya bagi tahu calculate the Z-score based on 99% of confident interval. Maksudnya 99% tu merujuk kepada alpha 0.01. Okay, itu berdasarkan daripada soalan lah. Okay, tak apa, nanti kita akan tunjuk lah. Yang ni kita nak discuss overall dari segi reporting dulu. Nanti saya akan tunjuk untuk chapter yang estimation nanti memang kita akan discuss lebih lah pasal ni. Okay, ni alpha 0.05. Lepas tu masuklah step 3. Okay, step 3 tu barulah kita tentang test statistik. Okay, test statistik. Okay, test statistik. Okay, test statistik ni dia ada calculation. Yang ni lah saya kata ada calculation. Okay, yang ni method yang berkaitan dengan estimation nanti. Okay, estimation. Estimation untuk chapter yang akan datang lah. Okay, lepas tu barulah kita ada decision rule. Okay, adalah decision rule. Okay, kalau decision rule ni, maksudnya kita nak tahu nilai daripada test statistik ni, test statistik yang ni, test daripada T calculator ni, mesti greater than daripada T table. Okay, lepas tu barulah kita tengok pada chapter yang akhir sekali, barulah kita buat conclusion. Okay, conclusion. Okay, yang ni saya cuma cerita tentang keseluruhan lah bagi chapter hypothesis dulu. Okay, ni baru keseluruhan. Nanti kita akan elaborate lagi untuk next chapter. Okay, saya cuma bagi tahu awal ni sebabnya bila untuk melibatkan probability tu dia boleh jadi masuk dekat test statistik dekat sini. Okay, jadi dari segi proses untuk buat reporting, untuk buat calculation macam ni lah. Bermula daripada ada test hypothesis, ada alpha, ada test. Okay, decision rule dan sebagainya lah. Okay, yang ni kita baru cerita tentang general dulu. Okay, jangan takut. Okay, saya baru tunjuknya general dulu. Okay, tak masuk lagi yang probability sebenar. Hai, mana ni? Okay, mana ni? Okay. Okay, yang ni boleh kita masuk untuk probability. Okay, standard normal distribution.
Okay, tadi baru overview untuk hypothesis testing dulu. Saja bagi pengenalan awal. Okay, ni baru masuk untuk chapter yang betul-betul lah. Okay, untuk for positive value ni, okay, dia untuk Z normal distribution ni, dia akan bentuk macam ni graph. Okay, ni normal. Okay, normal distribution. Okay, dan keseluruhan nilai bagi probability ni lah equal to 1. Doktor, Yup, ha. apa tu topik ni ada dalam buku teks ke? Dalam buku teks, tak ada dalam tu. Masa tak Sebab masuk tu tak dalam jumpa. iklim, dalam iklim memang tak ada sebabnya semalam dia ada problem. Hari ni baru boleh kena guna wifi Uniza, baru boleh upload. Saya ingat upload dekat rumah. Tak boleh. Nanti saya upload sekali lagi lah. Tak apa ke nak tunggu upload ni. Tak apa, boleh je. Kiranya memang tak ada dalam buku lah kan? Dia tak ada dalam buku. Dia ada dalam slide saya sahaja. Sebab kalau ikut dalam buku banyak sebenarnya. Okay, baik. Alright. Okey. Okey, yang ni dia agak keliru sikit lah untuk chapter ni, untuk standard normal distribution ni. Okay, jadi dia ada positive value. Yang ni ada dua jenis lah. Ada 4 positive value. Satu lagi untuk negative value. Okay, ni ada rules dia. Okay, rules dia ni. Okay, Z greater than equal bersamaan dengan 0.5. Okay, saya nak tengok. Ada tak siapa-siapa ada calculator? Yang ni, calculator ni. Nampak calculator saya ni? Boleh nampak calculator saya ni? Yang ni. Nampak. Okay. Dia sebenarnya dia ada dua option, sama ada kita boleh tengok daripada buku statistical table ataupun kita boleh guna calculator ni. Tetapi saya prefer untuk guna calculator ni untuk lebih cepatlah sikit. Kalau nak tengok daripada buku merah yang statistical table pun boleh, nanti saya tunjuk Sekejap Okay, yang ni. Ni yang ni. Oh, tak nampak Tak nampak? Tak nampak. Okey, nampak. Yang buku merah ni sebab virtual background punya pasal ni, nanti kena delete dulu Sekejap Virtual background ni dah asalnya punca ya. Bukan. Tak apalah. Mana pula tak apalah. Okey. Tak apalah. Mana pula nak cari virtual background hilang. Mula-mula tadi ada. Okey. Okey, kita tengok pada calculator ni. Okey, sekarang ni cuba awak tengok pada nilai yang first ni, for positive value of Z ni, yang P Z greater than 0. Okey, Z greater than 0 ni. Okey, sekarang ni, okey, ada calculator ni. Okey, tengok calculator ni. Okey, pergi dekat alpha. Sekejap. Okey, sekarang ni pergi klik pada shift. Klik pada shift. Okay, awak klik pada shift. Boleh? Lepas tu tekan nombor 3, distribution. Tekan nombor 3. Okay, dia akan keluar macam ni tak? Keluar macam ni tak nilai? Wah. Sama? Okey, lepas tekan shift. Lepas tu tekan nombor 3. Okay, lepas tu awak tengok pada simbol ni. Okay, right kan? Yang greater than ni. Simbol ni. Okay, maksudnya merujuk kepada right. R. Dekat calculator tak ada R. Jadi bila ada R tu, tekan je nombor 3. R tu represent by 3. Kalau tekan nombor 3. Okay, jadi macam ni, betul? Okay. Okay, sekarang ni awak cuma masukkan nilai kosong. Sekarang ni kosong ke kan? Okay, cuba masuk kosong. Okay, awak akan dapat sama tak result? 0.5. Betul. Boleh ikut Dia bergantung kepada, untuk calculator ni, dia bergantung kepada simbol ni. Okay, simbol dan nilai di sini. Okay, katakanlah awak dapat probability P. Okay, P. PZ. Okay, Z greater than 0.2. Okay, cuba buat. Berapa awak dapat nilai?
Okay, kosong Doktor tak 0.2. faham nak cara calculator tu. Tak faham lagi? Dia sebenarnya lepas ni dia akan ada formula ni sendiri. Okay, formula dia ada Z equal to X minus mu bahagi dengan standard deviation. Okay, jadi bila formula ni formula untuk kita calculate bagi Z test, Z score. Okay, jadi bila untuk calculate ni, dia bukan habis dekat situ, dia ada lagi probability berapa nilai hasil akhir sekali tu berapa. Okay, ke pening Pening lagi ni? Ke nanti saya kena buat satu lagi kot video ni untuk ni. Sekejap pening doktor. Okey, sekejap. Sebab tak faham macam mana nak tekan. Tak keluar pun. Tak keluar nilai ke? Lepas tekan shift kan tekan nombor 3 kan. Dia akan Ah, keluar N shift 3 nampak ada keluar nilai PQRT tak? Betul? Tak doktor. Tak ada. Apa? Keluar N je. Keluar N je doktor. Oh, okey. Sekarang ni awak tekan mode 2 kali. Tekan mode 2 kali. Okay, awak nampak ada SD RAG base Ada SD. Betul. 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 Awak tekan SD tu 1. Tekan 1. Tekan nilai 1. Okey, dah. Lepas tu. Lepas tu awak klik balik yang tadi shift 3. Okey, baru ada. Okey. Dah. Lepas tu. Dah. Lepas shift 3 awak tengok pada simbol ni. Z greater dia kan. Ni kat sebelah kanan kan. Kita tengok tak. Ya greater dia ke kanan. Anak panah dia ke kanan. Betul? Bila anak panah ke kanan. Maksudnya right. Awak klik nombor 3. Right. Okay. Jadi ada R bracket. Betul? Yang R bracket tu awak masukkan nilai. Kalau dalam case ni masukkan nilai kosong. Okay, jadi bila masuk je lah kosong. Jadi awak akan dapat nilai 0.5 sama. Dapat. Dapat? Okey, faham. Faham. Hari ni kita belajar cara guna calculator dululah. Pening banyak sangat ke sumbat pula. Sebabnya kalau guna yang buku ni pun boleh. Ikut table tapi nak cepat. Kan nanti guna final exam yang yang online. Takut nanti kan lambat pula lah duk belek. Belek tak jumpa. Lepas tu koyok. Okey, jadi bila calculator ni tak apalah. Okey, cuba guna nilai untuk Z. Okey, yang saya tunjuk dekat ni. Okey, Z greater than 0.2. Okey, 0.2. Berapa awak dapat nilai? Berapa awak dapat 0.42074. Betul. 0.42074. Okey, kalau nak bunda pun boleh lah. 0.4207. Boleh. Okey, boleh ikut kan? Katakanlah dapat nilai P. Okey, Z. Okey, yang ni tak apalah. Okey. Yang ni kita cuma dari kalkulator. Okey, yang ni untuk 4 positive value ni. Yang dekat ni, yang ni merujuk dari segi rules, syarat dia. Katakanlah awak dapat nilai Z greater than 0 bersama dengan nilai 0.5. Kalau P Z greater than A tu 0.2. Maksudnya QA tu, yang ni answer dia awak dapat 0.42074. Okey. Kalau katakanlah awak dapat nilai P, probability 0, sini 0, less than Z, less than A. Katakanlah A ni adalah 0.14. Okay, kata A tu substitute by 0.14. Okay, Z greater than 0 berapa awak dapat ni? 0.5. Okay, betul? Sebab sama dengan atas ni. 0.5 minus P Z greater than 0.14. Okay, jadi awak cuma cari nilai 0.14. Yang sama dengan step tadi. 0.14. Jadi berapa awak dapat nilai? Berapa dapat 0.14 ni. Okay, jadi maknanya kalau dalam kes ni, yang dekat ni, awak kena split ni. Bila P melibatkan dua interval ni, dia kena split satu-satu. Okay, yang ni ada rules dia. Okay, jangan pula buat PZ greater than A tu tolak dengan ni. Dia kena start dengan sini. Ni A, ke sini B. Okay, maksudnya
Start dengan kosong dulu baru minus yang ni. Okay, boleh ikut Dah, tak? Faham dah tak? tak faham. Dia macam makin koyak. Ha? Makin koyok. Tak, apa tu dekat nombor 2 tu, Ah, nak kira macam mana ya? Lepas tu dah tiba nombor 3 dah jadi macam blank pula. Macam tu. okay. Yang ni macam ni. Kalau sebelum ni, probability ni, yang first ni hanya untuk melibatkan satu interval sahaja, satu value. Lepas tu yang second pun sama. Okay, yang P Z greater than kosong tu bersamaan dengan nilai 0.5. Lepas tu yang nombor 2 tu katakanlah dapat probability 0.2. Okay, 0.2 tu bersamaan dengan nilai 0.42074. Yang tadilah yang guna kalkulator. Ni kalau 3 ni melibatkan dua nombor. Okay, tadi satu nombor sahaja. Kalau dua nombor, ada kosong dan A. Okay, jadi awak kena split dulu. Okay, kena split dulu P Z greater than kosong. Okay, Z greater than kosong. Ini kan Z greater than kosong kan? Okay, minus P Z greater than A. Okay, yang ni lain. Okay, lain. Sebab dia ni adalah rules. Yang ni awak kena ingat lah. Kiranya nombor 2 tu, kita tekan kalkulator tu, yang A tu ialah jawapan daripada 0.5 tadi tu ke? Ya, betul. Ni jawapan dia. Ni jawapan dia. Kiranya dalam kalkulator kita tekan 0.5 pula lah. Macam tu. 0.5 pula. Tak ada. Yang ni Ah, kan tak ada um, Z. Yang tadi kiranya, Z. kita tadi kan kita tekan kosong dapat 0.5 kan? Okay. Lepas tu 0.5 nombor ni jawapan dia. Nombor 2 tu dapat Z greater than 0.2. Katakanlah Jadi awak dapat jawapan dia 0.42074. Okay. Ni adalah jawapan probability. Bagi Z 0.2. Boleh? Boleh ikut? Okay. Lepas tu dalam kes nombor 3 ni. Kalau dapat dua nombor. Ni dua nombor. Dan tak ada satu nombor sahaja kalau dua nombor. Okay, jadi awak kena ingat lah. Maksudnya, kena pisahkan dulu. Okay, PZ greater than kosong ni minus PZ greater than A. Awak kena tukar yang kena switch balik ni. Okay, yang ni awak kena ingat lah sebenarnya rules. Rule ni kena ingat. Okay, jadi kalau Z greater than kosong ni dapat 0.5 minus Z katakanlah 0.14. Ni. Katakanlah A ni bersamaan 0.14. Berapa awak dapat dekat kalkulator tu? Berapa awak dapat ni kalau Z 0.14? Tengok pada simbol ni. Ke kanan tu. Berapa? 0.4433. Betul. 0.4433. Okay, jadi apa boleh minus? Berapa? 0.5 tolak 0.44433 tu awak dapatlah 0.05567. Okey, ni adalah jawapan akhir bagi probability antara nilai ni lah. Katakanlah soalan macam ni. Find the probability. Okay, find the probability. Kena tunjuk soalan rasanya. Baru nampak. Okay, find the probability value of Z. Okay, of Z A. Katakanlah A. Anak soalan dia. P Z greater than 0. Okay, lepas tu B. P Z greater than 0.2 contoh. Lepas tu C adalah P 0. Lepas tu Z less than 0.14. Okey, jadi jawapan ni berdasarkan kalkulator ni lah maksudnya. Faham? Okey, saya tunjuk dekat guna kalkulator. Makna terus dapat jawapan lah. Makna tak perlulah awak nak kena belek. Nak kena belek buku ke ataupun awak cari dekat satu-satu. Kalau dekat kalkulator ni pun boleh dah ada. Sebab memang awak guna kalkulator pun nak kira dapatkan nilai min ke standard deviation 10 ni pun. Okey, boleh tak? Boleh. Doktor, Ha. kalau nilai yang A, B ni semua, kalau dalam soalan dia ada nilai lah. Dia ada soalan, ada nilai lah. Silap. Patutlah saya keliru macam mana dapat 0.2. Macam mana dapat 0.1. Dia ada kan? Nanti. Okey, nampak gaya kena buat exercise sikit lah ni. Jom, nantilah. Okey, jom kita buat exercise nanti. Saya buat soalan sekejap. Ni berapa minit Tak apa, lama sikit tak? Berapa ni? 34 minit. Tak apa, sikit lah. Saya buat soalan satu slide dulu. Nampak sangat keliru tu. Okey, berdasarkan positif ni lah. Mana ni? Tengok slide pun jadi pening lah.
So, uh, okay. Okay, saya buat soalan sekejap. Dia sebenarnya kalau tak nampak kalau bila ni, okay, find the probability. Okay, if the continuous hmm, okay, boleh nampak soalan okay, boleh nampak Boleh. okay, baru jelas tak? Okay, if the continuous random variable z has a standard normal distribution, find the probability values. Okay, bila dalam soalan dia akan bagi nilai. Bukan bagi macam tadi yang A, B tadi. Bukan. Yang A, B tu maksudnya nilai sebenarnya. Nilai, value. A tu adalah nilai. Okay, kalau katakanlah dalam kes ni, okay, P, Z greater than 0. Okay, sekarang ni awak tekan kalkulator awak, berapa awak dapat nilai tu? Okay, find the probability value. Berapa awak dapat nilai tu? 0.5. Okay, dapat 0.5. Okay, 0.5. Okay, jadi dalam kes ni, ada dua nombor. Macam mana nak buat ada dua nombor? Jadi awak tengok balik pada rules tadi. Okay, yang ni. Yang rules tadi. Yang ni lah yang sesuai sebab ada kosong sini, betul? Ni. Yang rules tadi yang paling sesuai. Nanti kan final exam kan open book. Mana tak payah hafal lah. Boleh tengok. Okay, jadi tengok ni. Maksudnya PZ greater than yang kosong ni kena minus yang ni. Maksudnya yang ni PZ greater than 0 ni minus PZ greater than 0.14. Okey, jadi awak akan dapat PZ greater than 0 berapa? 0.5. Okey, tolak. Okey, tolak PZ greater than 0.14. Berapa awak dapat? 0.4. 0.4433. 0.4433. Okey, jadi last sekali awak akan dapat nilai 0.0557. Okey, boleh ikut. Faham? Okey, cuba yang ni pula selesaikan. Okey, yang ni sama juga yang atas ni. Okey, PZ greater than 0 minus PZ greater than 2.14. Okey. Okey, PZ greater than 0 ni berapa dapat? 0.5. Okey, minus. Okey, cuba kira untuk Z greater than 2.14. 0.016. Betul. 0.016. Ada lagi tak? 2 contoh. Okey, jadi awak minus maka dapat nilai berapa? 0.4838. Okey, clear dah? Faham dah? Faham. Faham ke tak faham ni? Yang ni baru untuk positive value ni. Faham.
Nanti bagi assignment yang ni lah senang. Bagi banyak sikit ni baru. Okey. Nanti saya bagi assignment yang ni. Buat exercise dulu. Okey. Ni berapa minit Lama pula. Okey, 40 minit dah. Okey, tak apalah. Kita habis sini dululah. Okey, habis.